Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam Allah masih mengizinkan kita bertemu dalam suasana kepanasan, muncul kembali COVID-19. Sampailah ke Hulu Hilir Perak. Yang saya kasihi Al-Fadhil Tuan-tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, pengurusi dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, para jamaah yang saya kasihi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk kita berangkat ke masjid. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dirahmati, diampuni, dan segala amal yang akan menjadi bekalan kepada kita semua di hari akhirat kelak. Para jamaah yang dimuliakan, insya-Allah pada malam ini kita menyambung perbincangan 40 hadis tentang politik dan kepimpinan yang dikarang oleh Dr. Ahmad Sanusi Azmi daripada pensyarah Yusim. Pada malam ni hadis yang ketujuh. Betul ya? Yang ketujuh dah rasanya. 2, 4, 6, 7. Iaitu hadis yang ketujuh bertajuk pemimpin yang menyesatkan. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu al-a'immatal mudillin. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man yakhzuluhum hatta ya'tiya amrullah. Yang bermaksud daripada Sauban radhiyallahu anhu, iaitu seorang sahabat. Dia berkata bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah, sesungguhnya perkara yang paling aku bimbang berlaku terhadap umatku adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, akan ada sentiasa satu kumpulan dari umat ini yang akan memperjuangkan kebenaran, tidak sekiranya dicela oleh golongan yang mencela, sehinggalah Allah menentukan urusan mereka. Para jamaah yang dikasihi, terdapat dua perkara penting daripada hadis yang pendek ini. Yang pertama adalah hadis yang mula-mula sekali, iaitu dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluahkan kebimbangan baginda terkait
Baginda tak risau umat lain sebab nabi-nabi lain yang jaga. Dah tentu baginda sayang kepada umat. Maka apa yang dipesan oleh baginda iaitu perkara yang paling dibimbangi. Baginda menggunakan istilah akhafu. Yang paling aku takut, yang paling aku bimbang berlaku kepada umatku adalah kemunculan pemimpin dari umat aku ini yang akan menyesatkan umat. Ini satu perkara yang dibimbangi oleh baginda. Iaitu akan ada pemimpin yang namanya a'immatul mudallin, pemimpin yang menyesatkan. Para jamaah yang dikasihi, kita lihat bagaimanakah huraian para ulama tentang petikan hadis yang pertama tadi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan bahawa akan muncul di kalangan pemimpin umat ini yang akan menjadi ejen yang akan menyesatkan umat. Inilah fitnah, bala bencana yang sangat membimbangkan. Sehingga fitnah ini lebih dahsyat daripada Dajjal berdasarkan hadis yang lain. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari, iaitu baginda pernah menceritakan kepada beliau sewaktu berjalan dengan Abu Zar. Abu Zar ni salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga. Cuma hadis ni disebut sebagai hadis yang dhaif, yang diriwayatkan oleh Abu Zar. Namun hadis yang Abu Zar riwayat, kita baca sekejap lagi, dia dikuatkan oleh hadis-hadis yang sahih. Bila ada hadis dhaif, ada pula hadis-hadis sahih yang hampir sama maksudnya dengan hadis yang dhaif. Maka hadis dhaif itu masih boleh diguna pakai, kerana ada hadis yang sahih yang hampir kepada maknanya. Yaitu baginda bersabda, la ghairud dajjal akhwafuni ala ummati. Ada satu fitnah yang lebih aku takut daripada Dajjal. Ada satu fitnah yang aku takut selain daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni kafir, tertulis di kepala dia kafir. Memang Nabi bimbang Dajjal datang ganggu kita. Tetapi ada satu lagi yang Nabi bimbang juga, iaitu baginda ulang sebanyak 3 kali. Apa dia? Iaitu, ya Rasulullah, ma hadha alladhi ghairu Dajjal. Abu Zar tanya, siapa yang selain daripada Dajjal? Sebab Nabi pesan, aku bimbang selain Dajjal ada satu lagi yang aku bimbang. Siapa dia? Siapa dia yang Nabi bimbang tu? Lalu Abu Zar bertanya dan dijawab oleh baginda, iaitu a'immatul mudillin, iaitu pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan maknanya pemimpin tu adalah orang Islam, tetapi membawa kesesatan kepada umat. Dajjal ni kafir dah. Yang ni masalahnya pemimpin kepada umat Islam sesat lagi menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan orang lain. Inilah yang amat dibimbangi oleh baginda. Kata pengarang kita ini, biarpun hadis ni dhaif oleh pengkritik hadis, tetapi ia ada di sana, lafaz a'immatul mudillin itu ada di dalam hadis yang sahih. Maknanya boleh diambil kira di dalam pengajaran hadis ini. Ketika menghuraikan hadis ini, Syekh Islam Ibn Taymiyah ni salah seorang tokoh popular dan kontroversi. Kontroversi dari segi masalah persoalan akidah, perbahasan ilmu kalam. Tetapi dari segi politik pemerintahan, fiqh siasah, dia dijadikan sebahagian rujukan. Selain daripada ulama-ulama yang lain seperti Ibn Khaldun,
Seperti apa tuan-tuan guru, paling alim ulama yang lain, salah seorang tokoh rujukan bab politik ni adalah Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan para imam yang menyesatkan ini adalah maknanya pemimpin. Al-a'immah maknanya imam. Imam semayang kah? Ulama kah? Ataupun pemimpin, iaitu umara, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan rakyat. Beliau menampilkan pandangan Sufyan Ats-Tsauri. Dia menukilkan kata Sufyan Ats-Tsauri yang menyatakan bahawa mereka yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah para ulama yang sesat serta ahli ibadah yang jahil. Maknanya ada juga pandangan yang menyebutkan umara, pemimpin. Ada juga ulama yang menyesatkan. Dan ada juga al-ubadul juhala, iaitu ahli ibadat tapi jahil. Kemudian para jamaah yang dikasihi, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tengok, para ulama yang menghuraikan hadis. Kita kali hurai sendiri ikut sedap hati. Para ulama menghuraikan hadis ni, termasuk Imam Nawawi, iaitu salah seorang imam besar dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dia berkata bahawa pemimpin yang menyesatkan itu lebih membimbangkan dari Dajjal. Apa maknanya? Kata Imam Nawawi, annal asya' allati akhafuha ala ummati ahaqquha bi an tukhafal a'immatul mudallin. Iaitu dalam banyak perkara yang Rasulullah SAW takuti akan menimpa ke atas umat ini, yang paling utama sekali adalah pemimpin yang menyesatkan. Syarah, iaitu Imam Nawawi mensyarahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dikasihi sekalian, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, ulama lain pula hurai masalah hadis ni. Apa makna menyesatkan di sini? Iaitu memperincikan lagi, Syekh Ibnu Utsaimin memperincikan lagi bahawa pemimpin yang menyesatkan ini termasuklah pemimpin yang sesat akidah. Yang ni paling besar. Sesat ni maknanya apa? Nombor satu, sesat dalam perkara akidah. Ini paling bala kepada umat Islam. Seperti menganut fahaman Jahmiyah, fahaman Murji'ah, fahaman Mu'tazilah, fahaman ajaran sesat. Yang lain termasuklah fahaman ism, fahaman liberal, sekularisme, termasuklah sosialisme, yang mana mereka pemimpin ini diangkat oleh umat Islam sendiri. Pemimpin yang sesat ini diangkat oleh orang Islam sendiri. Para jamaah yang dikasihi, bila pemimpin dipimpin oleh orang yang nama juhala. Dalam hadis yang lain kita biasa dengar Nabi SAW bersabda satu hadis tentang berlakunya diangkat ilmu. Allah Ta'ala angkat ilmu. Allah Ta'ala angkat ilmu ni macam mana? Allah Ta'ala mengangkat ilmu bukanlah secara sekaligus. Bukannya sekaligus, malam tu hilang habis ilmu. Dalam sebuah hadis, innallaha la yaqbidul ilma. Hadis ni biasa kita dengar. Intiza'an yantazi'ahu minal ibad. Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu daripada dada manusia secara tiba-tiba. Tengah-tengah baca Quran, hilang habis ayat Quran. Tak jumpa hujung bangkai, alik bata je ingat. Dah. Allah Ta'ala tak angkat ilmu sekaligus secara tiba-tiba. Tiba-tiba hilang tulisan dalam buku teks, habis semua. Tidak. Tiba-tiba hilang karya para ulama. Tidak. Walakin, tetapi Nabi sebut walakin yakhbidul ilma biqabdil ulama. Allah menghilangkan ilmu di atas muka bumi Allah Ta'ala ni dengan mematikan para ulama. Allah mematikan para ulama
yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang mempunyai ilmu, yang berpegang dengan prinsip ilmu yang ada pada dia. Hatta idza lam yabqa aliman, apabila orang alim ni sudah tidak ada, ittakhazan nasu ru'usan juhala, manusia mula mengangkat pemimpin yang jahil. Bila orang alim sudah tidak ada, ulama sudah mati, ulama yang jujur, yang ikhlas sudah mati, manusia tak ada panduan, maka memilih pemimpin yang juhala, yang jahil agama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi. Lalu pemimpin yang sesat tadi, pemimpin yang jahil tadi, ditanya soalan. Lalu dia pun keluar fatwa. Fadallu wa adallu. Dia keluar fatwa, dia keluar pandangan tanpa ilmu, lagi sesat, lagi menyesatkan. Semua hadis ni, hadis yang terakhir kita baca ni hadis yang sahih, menunjukkan bahawa akan datang di akhir zaman, sudah berlaku, akan berlaku di akhir zaman ini, manusia akan memilih pemimpin yang jahil. Maknanya pemimpin yang jahil agamanya. Al-a'immatul mudlin, pemimpin yang menyesatkan kerana jahil. Dia tidak rujuk para ulama yang mengetahui. Ataupun timbul masalah ulama-ulama yang ada, yang masih tinggal adalah ulama-ulama yang bersekongkol dengan kejahatan pemimpin. Inilah yang berlaku di dalam sejarah umat Islam. Malam ni kita ambil contoh peristiwa yang menyayat hati, iaitu umat Islam pada awalnya telah berjaya kerajaan Islam Umayyah, berjaya meluaskan penguasaan umat Islam, memerdekakan negara-negara, membebaskan negara-negara yang dikuasai oleh golongan yang menindas manusia. Antaranya ialah umat Islam di Spanyol, umat manusia di Spanyol. Siapa yang mula-mula membuka Andalusia? Iaitu seorang tokoh yang namanya Tariq bin Ziyad. Bagaimana Tariq bin Ziyad yang memimpin 7,000 bala tentera nak berdepan dengan tentera musuh yang dipimpin oleh Raja Don Roderick. Tentera dia berapa? 100,000. 7,000 lawan 100,000. Ikut matematik, kalah lama dah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, iaitu pada tahun 719 Masihi. Islam berjaya menguasai bumi Andalusia, bumi Spanyol, dan memerintah Spanyol selama hampir 800 tahun. Hampir 800 tahun. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bumi Spanyol ini adalah negara Islam. Dahulu kala ada istana namanya Istana Alhambra di Granada, di Barcelona, dan juga di Andalusia ni tuan-tuan. Masjid-masjid hebat, besar, istana pun besar. Islam berkembang hebat, dan tamadun Islam begitu hebat sehingga diambil contoh oleh Barat. Tetapi masalahnya, dan sebelum tu Empayar Bani Umayyah ni sudah kalah kepada Bani Abbasiyah di tempat lain, di tanah Arab. Tapi di Andalusia ni, Empayar Umayyah kekal. Kerajaan Bani Abbasiyah tak ganggu Andalusia. Sebab ni juga kerajaan Islam. Walaupun Empayar Umayyah tempat lain
diambil alih oleh Abbasiyah, kerajaan Empayar Abbasiyah tak ganggu Spanyol sebab masih kerajaan Islam di sana. Tetapi kita kena faham berkait dengan hadis tadi, iaitu apabila pemimpin-pemimpin Andalusia, raja-raja pada waktu itu sudah semakin lupa diri kerana kemewahan. Dibina istana besar-besar, dibina masjid besar-besar bukan untuk diimarahkan tapi untuk dibanggakan. Maka raja-raja di wilayah-wilayah itu sudah bergaduh sama sendiri sebab nak berebut kuasa. Sama-sama raja ni nak berebut kuasa. Ni pemimpin yang menyesatkan. Sedangkan sebelum mereka berebut kuasa, ramai ulama-ulama yang hebat-hebat di bumi Andalusia ni. Contohnya Imam Al-Qurtubi yang mengarang tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Rushd, Ibnu Hazmin. Ramai ulama-ulama besar yang lahir di bumi Spanyol, di bumi Andalusia. Tetapi apabila ulama-ulama yang ikhlas ni Allah Ta'ala matikan terlebih dahulu, yang ada saki-baki ni ulama yang tak berani bercakap, ulama yang ikut telunjuk pemerintah, yang jadi tuan penasihat 25%. Akhirnya apa yang berlaku? Berlaku perebutan kuasa di antara sesama raja-raja. Mereka pula lawan khalifah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kerajaan makin lemah sebab sibuk berebut kuasa, perang saudara berebut kuasa. Sedangkan kerajaan Ratu Isabella Kristian sedang bersedia untuk menggempur Spanyol, untuk membunuh umat Islam, untuk mengambil alih dan menjajah bumi Spanyol. Tentera salib sudah bersedia untuk menghapuskan umat Islam di Andalusia. Apabila kerajaan Islam Andalusia diancam oleh tentera salib yang dipimpin oleh Ratu Isabella, kita duk nyanyi Isabella, Ratu Isabella tu tahu tak apa dia? Tentera salib yang dipimpin oleh dia ni lah yang menghancurkan negara Islam Andalusia Spanyol. Apabila ancaman makin kuat, Islam berpecah, maka dihimpunkan para raja-raja buat mesyuarat. Kita jangan berbalah, kita bersatu, kita bekerja sama pertahankan negara kita. Lalu dijawab oleh raja-raja lain, kita tak boleh bersatu, kita duk balah sama sendiri. Siapa nak jadi ketua? Masing-masing berebut tahta. Lalu seorang tokoh di kalangan raja-raja ni bagi cadangan, kalau kita tak boleh bersatu, kita panggil saudara kita. Kalau tak boleh bersatu, kita jemput orang lain, saudara kita seagama dengan kita, kerajaan Murabitun yang